Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Julai kita ada 2 batch, tapi special sikit untuk batch Raya Haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin, Program Lemak Tulin. jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran Southeast Asia dan juga Antartika, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda minta, anda dapat. Baru-baru ni dekat dalam salah satu video aku, ada seorang kita punya subscriber komen minta aku bagi ulasan berkenaan cadangan daripada seorang profesor daripada universiti dekat Malaysia ni, katanya untuk menyelesaikan masalah kesesakan ataupun traffic jam dekat Malaysia, especially dekat KL ni, adalah dengan mengehadkan usia kereta 10 tahun. Maknanya lepas korang dah beli kereta tu 10 tahun, kereta tu perlu dilupuskan. Apa punya cadangan dah? Ulasan aku mungkin berbeza sikit sebab aku nak buat macam comparison lah dengan negara Jepun, especially dekat bandar utama dorang dekat Tokyo. Bandar Tokyo ni lagi padat daripada Malaysia, jumlah penduduk pun lagi ramai daripada Kuala Lumpur. Tapi kenapa dorang tak jam? Kalau dorang jam pun dua sebab je, sebab gempa bumi ataupun sebab ribut salji ataupun sebab bencana-bencana alam yang lain lah. Mungkin perbezaan ataupun mungkin boleh kira sebagai cadangan lah yang aku nak bagi tahu dekat korang ni, mungkin akan mengoyakkan hati-hati segelintir pihak, terutamanya menteri-menteri ataupun penduduk Malaysia sendiri. Tapi guys, this is reality. Kadang-kadang kebenaran tu pahit untuk ditelan. Sebelum aku bagi tahu apa benda yang membuatkan negara Jepun ni ataupun dekat Tokyo ni kurang jam dia berbanding dengan KL, korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, bukan sahaja yang kena-mengena dengan askar, malah ada kena-mengena dengan isu-isu semasa juga. Jangan koyak. Kalau tak suka, boleh tengok channel lain, sebab aku juga adalah rakyat Malaysia. Yang aku nak tunjukkan adalah pemikiran sebagai seorang bekas tentera. Mungkin lain sikit, okey? Terpulang pada korang. Suka, tak suka, lantak korang. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Dekat sini aku nak bagi tahu dekat korang, ada 5 faktor yang menyebabkan dekat Jepun ataupun dekat Tokyo sana kurang traffic jam. Aku boleh bagi tahu korang ni sebab alhamdulillah aku pernah duduk sekejap dekat Jepun. Macam korang tahu, mak mertua aku adalah orang Jepun, jadi aku dapat experience sendiri, aku dapat tanya sendiri dekat mak mertua aku tu, kenapa Jepun tak jam. Mungkin juga menteri-menteri dekat Malaysia ataupun jabatan-jabatan dekat Malaysia boleh consider lah perbezaan ataupun faktor-faktor yang aku nak bagi tahu dekat hampa ni. Apa yang Jepun buat? Nombor 1, syarat nak ada kereta sangat-sangatlah ketat. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni, dah lah kereta memang ada yang murah lah, boleh orang beli kan. Tapi dekat Malaysia ni, nak beli kereta
kau tak ada lesen pun kau boleh beli. Kadang-kadang kau tak cukup umur pun mak bapak boleh beli kereta pakai lesen dorang. Lepas tu beli untuk anak. Itulah sebab dia dekat KL, dekat Malaysia ni kereta terlampau banyak sangat. Kalau nak tahulah, dekat Jepun kalau nak beli kereta bukan sekadar kau nak ada lesen dan sebagainya. Salah satu syarat yang ketat yang korang kena patuhi dekat Jepun, kalau nak beli kereta korang kena ada lesen ataupun kena ada ruang parking yang didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan dorang. Maknanya dekat rumah korang, kalau korang nak beli kereta, korang salah satunya kena parking dekat garaj ataupun dekat parking space, dan memang tak boleh lebih daripada parking space yang korang ada. Dan bukan sekadar korang kena ada parking space tu, korang kena declare, kena ada lesen untuk parking space tu. Jadi dekat Jepun memang tak ada masalah macam yang kita tengok dekat KL, area-area apartment, area-area flat, area-area kondominium bersepah-sepah kereta parking dekat tepi jalan. Sebab biasanya kondo atau flat dorang sediakan parking lebih kurang 2 petak je. Lepas tu beli kereta sampai 7-6 biji. Bersepah-sepah lah orang parking dekat tepi jalan. Kadang-kadang sampai halang lori, halang bomba nak buat kerja. So dekat Jepun, kalau kau tak ada parking space sendiri, kau tak boleh ataupun tak layak nak ada kereta. Jadi jumlah kereta memang sangat-sangat terkawal. Nombor 2, dekat Jepun punya jalan memang superb, cantik, smooth, tiada lubang-lubang macam muka aku ni. Ini aku rasa memang semua pun tahu, baik menteri kah, baik rakyat Malaysia kah, siapa-siapa pun tahu memang dekat Malaysia ni bukan sekadar jalan lubang, jalan rosak. Nak baiki jalan tu pun kadang-kadang dapat dibaiki, tapi tak ikut spek pula. Kadang-kadang diturapnya macam tu sampai jadi berbonggol-bonggol pula. So kalau kereta nak lalu, memang nak kena perlahankan nombornya kereta lah. Sampaikan terpaksa rakyat Malaysia sendiri buat satu grup, buat satu persatuan khas untuk nak baiki jalan. Tu yang brotherhood tu. Dekat Jepun kalau ada jalan rosak, sap, terus dia turap cantik macam jalan tu tak pernah rosak. Nak baiki tu pun memang tak ambil masa yang lama, langsung mungkin 2 hari, 3 hari dah boleh siap dah. Perfect pula tu. Nombor 3, dekat Jepun dia punya pembangunan, segala construction dia memang kau nampak sangat-sangat terancang. Jepun kot, tambah-tambah dekat Tokyo apa semua tu kan, kita tengok bangunan memang melambat-lambat lah. Tapi walaupun bangunan diorang melambat, tapi make sense, logik dan terancang. Nah, aku bagi contoh paling senang tu, TRX tu dekat Jalan Tun Razak tu, daripada aku start kerja masa dalam QDM, kerja dekat KL base sampai sekarang tak siap. Kalau nak tahu punca jam teruk dekat area Kampung Pandan, Jalan Tun Razak tu, itulah dia TRX tu. Jangankan kata TRX, traffic light rosak pun ambil masa kau nak baiki. Lepas tu kau tengok dekat Malaysia ni kan, dekat KL ni kan, sikit-sikit pap ada jalan baru, sikit-sikit pap ada highway baru. Lepas tu nak siap highway tu pula bukan makan setahun 2 tahun, makan bertahun-tahun. Gila tu highway apa, suka SUKE tu, bila nak siap? Sampaikan aku suruh bini aku berhenti kerja sebab waktu perjalanan yang tak efisien, langsung keluar gelap, balik gelap. Padahal daripada Kajang nak pergi ke KL je, tapi disebabkan highway tu yang lama sangat nak siap, memang tu pun aku pelik juga. Kenapalah suka sangat kau buat jalan baru, kau buat highway baru. Kenapa? Nak buat duit. Baik kau gunakan duit yang berbilion-bilion, berjuta-juta nak buat jalan baru, highway baru tu, kau gunakanlah untuk nak maintain jalan-jalan dekat Malaysia ni bagi lagi cantik, lagi smooth. Aku berani bet lah, jalan-jalan yang baru korang buat tu memang takkan selesaikan masalah traffic jam ni. Kalau dekat Jepun tak ada langsung yang aku nampak dorang ada buat jalan ataupun highway yang baru. Yang baiki-baiki jalan tu normal, tapi cepat siap. Nombor 4, yang ni memang famous lah sekarang dekat Malaysia ni. Jadi musim sekarang ni orang duk sebut dekat social media, sistem pengangkutan awam dekat Jepun. Tak payah dinafikan, korang boleh tengok sendiri. Ini adalah carta sistem pengangkutan awam dekat
KL nampak macam baru nak develop, macam tak sibuk sangat kan. Tapi ini dekat Jepun. Kau tengok merenyut dia punya sistem pengangkutan awam. Tapi apa yang beza dia dekat Jepun ni, semua orang yang nak naik pun tak payah tunggu lama. Setiap train yang sampai semua ikut jadual. Kerosakan pun kurang. Kalau ada kerosakan pun nak baiki pun tak lama. Jadi kau nampak tak? Sebab tu bila Perdana Menteri umumkan 1 bulan percuma sistem pengangkutan awam, masih ramai lagi orang yang melalak. Sebab dengan bagi percuma tu tak dapat nak selesaikan masalah yang ada dekat sistem pengangkutan awam dekat Malaysia ni. Cukup-cukup lah. Aku pun pernah je naik zaman-zaman dulu kan, pengangkutan awam ni kan. Memanglah dengan dia punya papan tanda nak tunjuk masa tu kadang-kadang tak keluar. Kalau ada masa pun kadang-kadang tunggu lambat. Setiap train kadang-kadang sampai nak kena tunggu setengah jam. Weh, gila lama. Sepatutnya pengangkutan awam ni mempercepatkan dan memudahkan orang nak pergi ke satu-satu destinasi. So sebab itulah rakyat Malaysia kebanyakannya tidak memilih untuk naik pengangkutan awam sebab sistem memang hancur lah. Last kali, ini sedikit pahit untuk ditelan. Sikap pemandu dekat jalan raya tu sendiri. Tak kisahlah siapa pun korang, yang pakai driver ke, yang bawa kereta sendiri ke. Sebab aku banyak naik motor sekarang ni. So bila ada traffic jam tu, kadang-kadang aku sempatlah intai kan. Pemandu-pemandu ni kan, apa yang diorang buat? Main handphone, tengok TV, ber-TikTok, berselfie. Bawa kereta pun kadang-kadang macam celaka. Sepatutnya kalau dekat jalan yang ada 2-3 lane, yang laju tu patut dekat lorong kanan, yang perlahan tu dekat lorong kiri. Tapi yang perlahan tu dekat lorong kanan. Sebab apa? Sebab brand kereta diorang mahal. So diorang rasa, kereta aku mahal, aku kena bawa lorong kanan. Kepala otak kau orang. Bukannya aku nak condemn kalau orang tua bawa kereta lah, tak ada masalah nak bawa pun. Cumanya kadang-kadang orang tua ni dia bawa kereta dah lah tak bawa dekat lorong kiri, bawa dekat lorong kanan, lepas tu bawa slow pula tu. Dan ada juga orang yang tak berapa tua, tapi aku tak tahulah, mungkin dia nak makan angin sangat kot. Dia punya perlahan lah bawa kereta dekat jalan-jalan dekat KL ni. Orang semua nak cepat kan, dia punya style bawa. Sakit hati babe kalau aku tengok orang bawa kereta perlahan macam tu. Kalau accident tak payah nak cerita lah. Kadang-kadang tak accident pun, kadang-kadang tayar pancit je pun, tapi dia punyalah prihatin kan. Bawa slow. Kadang-kadang aku sampai bawa motor, aku pergi kat sebelah kereta tu berjerit, ini kereta pancit je lah, jalan lah. Disiplin bawa kereta memanglah anak dah. Kadang-kadang nak masuk lorong pun kau tak bagi signal, nak tukar lorong pun kau tak bagi signal, nak masuk simpang tak bagi signal. Kadang-kadang nak tukar lorong, nak masuk simpang mengejut macam tu je. Belum lagi nak kira yang kadang-kadang berhenti dekat tepi jalan tak tahu apa punca. Kalau dekat Jepun, orang bawa kereta memang dah tak pegang handphone dah. Kalau nak bercakap dengan handphone pun pakai handsfree lah, pakai bluetooth lah. Kereta sekarang kan dah canggih-canggih, semua dah ada bluetooth, android player. So tak logik lah kalau dekat dalam kereta ni, kalau bunyi call kau nak kena pegang sebelah tangan. Dah tak logik dah sekarang ni. Tapi tak pelik pula, hari tu kan kantoi ada polis bawa kereta sambil bercakap dengan phone kan. So tak pelik pun. Jadi kesimpulannya dekat sendiri, bukan sahaja kalau korang nak hentam kerajaan ke, nak hentam jabatan ke, semua orang kena mainkan peranan kalau nak solve isu traffic jam dekat pada bandar dekat Malaysia ni. Perbandingan yang aku buat, yang aku cerita dekat korang ni, pada pendapat aku lah, sebenarnya boleh je nak buat, nak seribu daya. Tapi bila benda ni ada kaitan dengan politik, ada mengena dengan duit, jadi hesitate sikit nak buat lah benda-benda ni. Nak selesaikan masalah tu, letak belakang-belakang, janji kepentingan orang-orang tertentu ni yang didahulukan. Tak apa kalau tak nak dengar nasihat aku, kalau tak nak ambil serius perbezaan yang aku buat ni, it's okay. Aku just sampaikan apa yang aku pernah experience sendiri, dan aku rasa memang obviously memang tak logik lah. Sebab dekat Jepun tu lagi maju, lagi padat, lagi ramai penduduk, tapi kenapa tak ada traffic jam yang teruk dekat Malaysia? Hari-hari traffic jam, okay? Jadi kalau korang suka dengan video aku ni, korang boleh share, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat ruangan komen dekat bawah. Jangan lupa macam biasa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah baikilah amalan kita. Hati kita yang kotor, yang busuk ni, yang tak boleh tengok
orang senang ni, kita baikilah, kita improve lah, okey? Janganlah sikit-sikit nak hentam, sikit-sikit kau ni siapa, kau ni siapa. Alah, biarlah, at least orang ada effort, orang ada inisiatif juga daripada korang. Duduk rumah, duduk dekat jamban, main handphone je, buat apa? So insyaAllah kita baiki amalan kita, kita muhasabah diri kita, kita doakan supaya semua orang dekat Malaysia ni, especially yang Muslim, diberikan taufik dan hidayah, supaya insyaAllah bila kita dekat dengan Allah, semuanya akan jadi aman, damai dan harmoni. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya, Yenari.